Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babun najasati wa izalatiha. Ini bab pada menyatakan najis, pada suatu yang najis, zat yang najis, dan menyatakan kafiat menghilangkan dia akan najis. Bermula najis itu tiga bagai. Pertama, najasah mukhaffafah, iaitu kecil kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tidak makan sesuatu yang mengenyangkan lain daripada laban susu. Alhamdulillah. Lain daripada susu. Laban tu susu. Tapi kalau kita duduk Syria, kalau sebut tak laban tu susu masih tu. Susu ni susu budak. Mungkin laban duduk makan roti semasa tu. Yogurt tu. Laban susu budak supat sedada. Itu najis yang pertama. Satu tu di bawah. An-najasah itu lawan bagi taharah, iaitu 2 bagai. Najasah hakikiyah ataupun ainiyah, fatullah. Iaitu tiap-tiap suatu yang lewati yang menegahkan daripada sah solat, itu darah, akting dan sebagainya. Dan iaitu tidak suci ia dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan. Apa makna? Air kecing ni kalau kita basuh banyak mana pun tak suci. Dia bukan mutan najis, dia najis. Kalau kita taruh jadi tawar, tak suci situ. Kita sebut arak. Arak ni bila jadi arak, duk lama tu bukan arak. Kau sebut ni arak cuka ni. Cuka masih tu kalau kita kata masa gelegak dia najis. Bila dia jadi tahu jadi apa, bila dia jadi hilang mabuk jadi masa cuka, dia suci pula. Tapi kecing tak. Najis situ tak ada cara untuk nak mensucikan air kecing, tak ada. Darah pun sama. Dan sudah buat pisah lah, tak jadi suci. Itu mana satu kelakuan pada segala kelakuan. Keduanya najasah hukmiyah ataupun maknawiyah. Ada bocor lah ni. Tak jalan bocor. Itu perkara yang bangsa iktibari. Jadi kita tak nampak tengok ni. Yang berdiri ia dengan anggota, mana yang ada di anggota. Dan menegah daripada sah salat juga, hak hukmiyah ni. Iaitu segala perkara yang membatalkan wuduk. Jadi, dia bila kata najasah hukmiyah juga, hak ni bukan mesti kena basuh ni. Membatalkan wuduk dan mujibat bagi mandi, sebab bagi mandi. Dan suci najasah hukmiyah ini dengan berwuduk ataupun mandi. Jadi hak kita nak ngaji maklum dalam kitab fiqh ni. Bila kata hukmiyah ni najis yang kita tak nampak. Masalah kita kata akting hak kering dah. Tapi sini murad dia ni bukan hak tu. Kalau kita muktamad ni kena kepada najasah yang bahasa maknawi, ketau. Itu dia panggil kena suci ni kena mandi ataupun berwuduk. Kedua tu di bawah. Para fuqaha berittifaq bahawa kanak-kanak laki-laki dan kanak perempuan apabila sudah makan kedua kemakan ni dan sudah sampai umur kedua dan 2 tahun, maka kecingnya itu najis seperti najis kecing orang besar. Orang tua. Bila umur 2 tahun, supaya tua. Wajib dibasuh kainnya apabila terkena najis kain itu. Dalilnya hadis Nabi, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Hendak membersihlah kamu daripada kencing.
pada istibra'. Kalau kita kencing itu dia sejak molek, takut titik lepas pada tu. Ada riwayat mengatakan istibra', istazahu mana istibra' kencing. Habis daripada lubang zakar. Karena kebanyakan azab kubur itu daripada. Ada pekecing kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan yang belum makan, kedua akan makan ni. Adalah keduanya itu dalam fatrah minum susu budak lagi. Maka di sisi fuqaha kita Syafi'i, mereka mentafriqkan di antara kanak laki-laki dan kanak perempuan. Alam mazhab kita ni yang bagi lebih tu. Kalau jatuh lagu ni tino lagu ni. Air kecing kanak-kanak laki-laki itu memadai dipercikkan dengan air juga. Ada kena basuh lah. Itu mazhab kita. Dan kanak perempuan itu wajib dibasuhkan dia. Itu bukanlah kitab ni. Dalilnya satu hadis Ummu Qaisin binti Mihsan. Artinya maksudnya kita ambil jauh dah cepat sikit. Bahawa ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak baginya yang belum makan akan makan ni. Dia bagi muda kepada Rasulullah. Maka kecing ia di atas riba Rasulullah. Buat perangga lah. Nabi pergi tak tahu riba bong baca. Maka menyeru Nabi dengan air. Nabi suruh air. Maka mempercik akan dia atas kainnya dan tidak membasuhkan dia. Itu dalil kata suci dengan dipercik. Satu hadis lagi yang kedua, dan kerana hadis yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dibasuhkan pada kecing kanak-kanak perempuan dan dipercikkan pada kecing kanak-kanak laki-laki. Dan keduanya najasah mughallazah, iaitu najis anjing dan babi dan jadi peranakkan pada keduanya. Ada mughallazah ataupun pada salah satu pada keduanya dengan binatang yang suci. Pendek katanya kalau bakar dua ni mughallazah lah kau. Salah satu pun jelas juga. Kata ulama kita Syafi'i, anjing dan babi dan yang terjadi daripada keduanya, tak peluhnya itu najis. Dan wajib dibasuh bagi ternajis daripadanya. Itu 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Dalilnya hadis Abi Hurairah. Nabi kata tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Bersih bejana seorang kamu itu bila menjilak padanya oleh anjing, bahawa membasuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Jadi kena pakai air tanah juga lah sekali. Dan kerana bahawa apabila sabit najis mulutnya mulut anjing dengan nas, hadis tersebut itu, maka mulut itu sebersih-bersih anggota. Kalau kita kira mulut ni tempat cuci dah, muka duk jelek, duk air semua, najis lagi dah. Kerana banyak menjilak badannya, maka yang baki pada tubuhnya itu lebih aula dengan najis. Jadi mulut pun najis dah. Padahal mulut tempat suci dah, ada kita kira. Hak lain lagi tak kena kira dah lah. Teruk lagi. Lebih aula. Habiskan tu. Tinggal di sana pula sikit, tinggal situ. Ibarat bawah tu yang kita nakal dalam kitab Abuyah. Dan ketiganya najasah mutawassithah, iaitu segala najis yang lain daripada tersebut, lain daripada mukhaffafah, lain daripada mughallazah, semua mutawassithah. Itu yang paling banyak. Bawah ke satu kita baca sikit, nampak penting. Kalau hudang ketiga, hak tu kitab dah. Usahaul afrah. Dan setengah daripada najis itu air apa tu? Air hampu.
Ai hampu. Ai gapo hampu? Gitu dah kan ke mana tak ada bawa sekali dengan sekolah lama. Setengah pada najis itu ai hampu. Gapo ai hampu ni? Ai gapo? Balia. Jadi kita tulis silap ke dia mari gitu dah tak ada tengok hak sekolah asli. Tangguh situ dulu. Hak ni dalam kitab tepi Wisahul Afrah tamat 100 tahun lebih dah. Hak tua kitab juga hak pengarang ni dia tak tepi kau luhur dia. Kita bos sini. Muka surat dulu ni. Ai hampu. Tak kerti bahasa Melayu tu gapo dia hampu. Duduk situ dulu. Dan setengah daripada najis itu racun ular. Racun ular tu najis. Racun ular dan kalau dan racun segala binatang, yakni air bisa. Tafsir racun. Tak tafsir bererti dan racun tu air bisa. Bisa ular lah. Maka batas semaya dengan digigit oleh ular. Kita tengok duk semaya mak tak dia ular racun. Tapi kalau ular tu tak ada racun gigi tak ada apa lagi sama. Gak tengah gusi dia. Kalau racun tu batas semaya. Karena racun itu yakni air bisa tu nyata ia atas tempat gigi. Gak lekat situ. Tidak dengan disengat oleh kala atau kaunya aujah. Sebab dia nakam mana tak tahu ni. Cuma kita buat dia. Karena durinya masuk di dalam daging. Duri kala. Mana daging. Itu dia lah. Dan dikeluarkan racunnya dari daging. Dia mak yang terkemak lepas racun dalam. Dia lebih ular. Maka yang batin tidak wajib dibasuhkan dia. Sebab tu dia tak serupa dengan ular. Entah mu'alih ni dia ambil mana tu wallahu'alam. Hari dulu tak apalah. Hari ni tak boleh kena ada rojok ke. Tidak dia mau talak payah. Nah, entah gapo tu tulis muka surat. Duk jilid berapa mudah. Kita pergi ke luar kitab. Bermula segala binatang suci sekaliannya. Binatang semua suci. Geling abawak pokok cakap. Hak suci bukan hak makan. Mereka anjing. Dan jika anjing perburuan sekalipun. Anjing kita buat buru. Anjing yang kita buat ahmak binatang. Dan babi. Dari perdaan dan yang diperanakkan pada kedua. Keturunan babi dan anjing tu lah. Ataupun daripada salah satu pada kedua dengan binatang yang suci. Najis kat dah. Dan jika terkebawah sekalipun. Maknanya lapisnya banyak lapis dah. Bila kita tanya-tanya, oh tok dia tu babi. Yelah juga. Natal lah. Tapi waktu kau 4-5 lapis. Mari itu. Sud di babi dengan anjing. Najis batullah. Tu terkebawah. Banyak lapis pun najis itu. Dan segala bangkai binatang najis sekaliannya melainkan bangkai manusia. Ni tak najis ni. Bawah tu. Seperti anak Adam itu jin dan malaikat. Mana tak najis. Malaikat ni lagu mana? Muka malaikat ni dia panggil jismun nuraniyun. Dia bahasa nur. Bina di atas pendapat yang sahih yang mengatakan tiap-tiap pada kedua itu ajsam jisim yang ada baginya maitah. Ya khilaf juga tu. Kata setengahnya jin dan malaikat tak ada jisim bangkai bagi dia. Walaupun dia mati tapi tak ada jisim hingga malaikat. Banyak kata suci juga ni bina kata ada maitah. Maka itu suci. Adapun jin maka kerana ditaklihkan mereka dengan syarak kami, dengan syariat kita lah. Bisyar'ina. Jadi yang kena semaya bagi kita, semaya, puasa. Cuma kita duduk alam lain itu. Dan jika tidak diketahui tafsir ahkam mereka itu sekalipun. Adapun malaikat maka kena melia mereka itu. Setengah pada dalil menunjuk atas suci maitah keduanya itu ialah hadis yang riwayat Abu daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda subhanallah innal mu'mina la yanjusu. Maha suci Allah sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis ya. Satu hari lagi di bawah tu Ibn Abbas bahawa Rasulullah bersabda al muslimu la yanjusu hayyan wala maita. Orang muslim itu tidak najis ketika hidup dan mati, tidak belaka.
Dari dua hadis tersebut itu tidak dikaitkan dengan anak Adam. Dia kata al-muslimu, bukan ibunda Adam al-muslim. Mana muslim tu jin masuk juga. Sebab tidak kait dengan anak Adam. Bila tidak kait maka melengkapi jin dan melekat. Apa dah? Berarti kalimah dia kan. Al-muslimu la yanjusu. Hak atas tu innal mu'mina la yanjusu. Bukan kata orang saja, jin pun mukmin. Itu dalil kata tak najis bangkai dia. Dan ikan dan belalai atas. Itu boleh. Tak najis dan boleh makan pula tu. Tak boleh makan itu. Disebut oleh kitab fiqh Islami Wahbah Zahili. Kalau fuqaha ittifaq di atas sucinya bangkai ikan dan belalai. Tak ada khilaf. Semua suci belaka. Dan di atas sucinya juga maitah anak adeh. Walaupun kafir. Kafir pun suci. Mereka ulama Hanafi, mereka berkata dengan najis. Najis ke apa? Banyak kafir. Ulama Hanafi kata najis banyak kafir. Dalil menunjuk atas suci bangkai ikan dan belalai ialah hadis Abdullah bin Umar. Nabi kata uhillat lana maitatan wa daman. Amal maitatani fas-samak wal jaradu wa amal daman fal kabidu wat tihal. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu ialah ikan dan belalai, dan dua darah itu ialah hati dan limpo, halipo dah, limpo. Limpo kakak lalai kita tu. Tak apa. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan, dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan najis sekaliannya. Dua jalan tu kubur dah dubur. Hak cair tu bik situ najis. Walaupun mani anak ada. Dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan bagai diperanak pada keduanya. Jadi kalau anak ada tak najis. Binatang semua pun tak najis. Tapi kalau anjing, babi dan porak keduanya najis. Itu. Ataupun salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Najis juga. Batu telur kura boleh makan, telur bewak boleh makan, telur dinosaur boleh lah kau tu. Kalau ada lah. Abak telur ni dia mari daripada air mandi. Bila air mandi tak najis, telur tak najis. Cumanya racun tak racun tu halal. Kalau racun bahaya mudarat, maka haram makan. Situ ya. Abak telur penyung, telur gapo lah, silakan. Bismillah tak apa. Asal tak ada racun. Telur bewak boleh ke? Telur boyo. Kalau racun tak ada. Titik sati tu benar ala ada awal ke dah. Ke satu. Air mani ialah air yang keluar ketika syahwah lazat yang bertolak-tolak 3 jima' dan upama. Air mani. Adapun air mani lain daripada anak ada, maka iaitu najis di sisi ulama Hanafi dan Maliki. Suci di sisi ulama Hanabilah. Jika ada ia pada binatang dimakankan daging. Dia tafsir lagi. Hambali tafsir. Kalau binatang kita makan daging suci air mani. Artinya pendapat Hambali ni kalau telur bewak boleh okey. Pasal bewak tak boleh okey. Batu air mani dia tak suci. Bila tak suci jadi telur tak boleh makan. Hak tadi hak kita doyak musak kita. Hak tadi Dan pendapat yang asah di sisi ulama Syafi'i suci air mani yang lain daripada anjing dan babi dan porok. Salah satu kedua. Suci belakang. Apabila suci dihalalkan makan. Adapun air mani anak ada, maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki adalah najis, wajib dibasuhkan bekas. Malaikat ulama Hanafi mereka berkata wajib membasuhkan yang basahnya juga. Kalau kering, maka apabila kering di atas kain memadai padanya oleh menggosokkannya. Gosok kutih-kutih tidak apalah. Kukuk. Ulama Maliki pula mereka itlak hukum dengan najis mani itu. Mana mutlakon, tak kira kering ke basah. Tu itlak mutlakon. Walaupun daripada binatang
yang harus dimakankan dagingnya. Karena istighza, mana keji lah, membela keji panggil. Luwati, istighza. Dan istihalah kepada fasak, pada berubah, pada punah. Dan kerana asal itu darah, pasal asal darah, jadi istihalah daripada darah, berubah jadi air mani. Dan tak lazim daripada dimaafkan daripada asalnya, asal. Jadi tak mesti kata lazim hak darah, maaf darah, dimaaf air mandi. Dimaafkan daripadanya, artinya tak lazim daripada maaf sedikit darah, dimaaf pada sedikit air mandi, tak mesti. Bukan kata darah sikit maaf mandi sikit, tak. Hak dia tu tak. Oleh kerana tiadalah barang yang sabit bagi asal itu, sabit bagi faraq. Ini kaedah dia. Tak mesti kata benda tu hukum bagi asal, dan hukum itu juga sabit bagi faraq. Dalil mereka tu kena pada Maliki. Ialah hadis. Nabi kata Aisyah kata kuntu afrukul mani. Kalau ada siapa ni? Dalil mereka ulama Hanafi dan Maliki hak mula-mula sebut tadi. Hadisnya kuntu afruku al-maniyya min sawbi Rasulillah idza kana yabisan wa aghsiluhu idza kana ratban. Itu dalil dia. Adalah aku menggosok air mani dari kain dan mengkutih, musayyaq gitulah. Kain Rasulullah, kata Aisyah, apabila ada lah ia kering, dan aku membasuhkannya bila ada ia basah. Tengok mazhab kita. Kata ulama kita Syafi'iyah, di atas yang azhar, dan ulama Hanabilah, air mani itu suci, ya, disunatkan membasuhkannya ataupun menggosokkan dia. Jadi suci dengan makna kalau kita pakai kain yang ada air mani pun tak ada masalah lah, sah semaya. Bukan arti boleh minum. Dalil mereka hadis Aisyah kuntu, hadis saat ni dah. Cuma ada belakang tu lain sikit. Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah thumma yadhhabu fayusalli fihi. Adalah aku menggosok air mani dari kain Rasulullah, kemudian pergi ia, maka beliau bersalat padanya. Jadi kalau betul benda tu tak boleh, Nabi tak akan semaya. Satu hadis lagi riwayatnya annaha kanat tahuttul maniyya min thawbi Rasulillah wa huwa yusalli. Bahawa Aisyah tu adalah yang menggosok mandi daripada kain Rasulullah padahal beliau bersemaya. Dan keluar dengan yang cair, dia kata benda hak cair tu baik daripada dua jalan tu najis. Keluar kata hak cair tu tiap-tiap yang kerah, hak tu tak apa. Mutanajjis je, bukan najis, mutanajjis. Dah ulat seperti biji-bijian, jika ditanamkan dia nanti tumbuh. Tiada najis. Kita makan buah motel le, terbukti. Peruk le. Baik pak licin. Kalau kita pergi cabah semula, tumbuh. Maka hukum butir motel saat ni tu, dia panggil mutanajjis. Tapi kalau butir pedak boleh gebuh. Gebuh semula. Telai butir pedak butir nakak, bila berak, basuh-basuh, gebuh, makan dia jahit pula. Pasal tak najis. Dia kira kata kalau kita tanam tumbuh semula, tak apa. Cumanya, hanya mutanajis juga. Suci dengan dibasuhkan dia. Itulah kita. Situ. Kalau itu masalah. Kopi musai. Jelas dah. Hukum kopi musai. Apa kopi musai? Kopi tahi musai. Kok mah kita tak ada warna Dia musai makan kopi tu dia berak. Tubik putih, lepas tu dia ambil hot tu dia buat kopi kafe tu. Apa hukum? Halal makan. Kalau suci bersih kita basuh dulu. Pasal putih kopi ni walaupun tahi, karena kalau kita tanam semula dia akan tumbuh. Jadi kalau kita nak proses semula, kita basuh semula tahi musai hak putih kopi ni. Dia lutbek kulit ada putih saja. Basuh cuci semula, kisah masuk meseng, tak ada apa, sedap.
Tapi kalau kita buat dengan tak ada basuh, tak boleh makan pasal najis. Mutan najis dia panggil dah. Ha situ. Itu masalah kopi tahi. Kopi tahi museh panggil hang ni. Ko atas nada noh. Dia belah untuk makan. Dia kata sedap dak tahi mana dak tahu. Makan kopi biasa ya. Dan keluar dengan bagai yang keluar pada dua jalan. Tadi dua jalan, apa kalau tubik kok lain. Yang keluar tu fa'il tu, tak ada Arab mana tu dah. Yang keluar daripada segala lubang. Lubang kau telinga, lubang kau usak. Maka iaitu suci sekalian. Malaikat mutah. Mutah mulut. Dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, alia basilah. Yang keluar pada maidah, diketahuikan dia dengan busuk bau. Kita nak kenal ni busuk, alia basi. Dan kuning warna. Dua tu najis lah. Mutah tu najis lah. Alia basi pun najis. Tengok bawah sikit masalah mutah. Mutah iaitu bagai yang keluar ia daripada makan ni ataupun minuman, kemudian daripada masuk ke dalam rongga sampai ia kepada maidah. Maidah tu pengkisar dia makan ni, kaphok dia panggil. Bila masuk pada dalam tu tubik semula, tu mutah. Dan jikalau belum lagi tetap dalam maidah, tapi sampai dalam dah lah dan belum berubah sekali pun. Apa hukum? Najis sepatutnya. Jadi hukum mutah yang ulama kata najis ni setelah sampai di dalam maidah. Ada pun kali kita makan tekak baru, telur turun tak habis lagi. Oh, tu baik. Tu tak najis. Pasal mutah belum sampai maidah. Tak sampai dalam lagi. Situ. Kata fuqaha Syafi'i, mutah itu najis sekalipun tidak berubah sekira sampainya pada maidah. Wala air dan kembali ia ketika itu dengan tidak berubah. Karena sya'an maidah, karena kelakuan maidah ni ialah ihalah. Maidah ni tempat yang mengubahkan makan ni. Tempat supaya kita lah makan ni masuk dalam maidah kita tu dia jadi peracun, tempat proses panggil. Ihalah tempat proses. Tempat proses jadi orang. Maka itu makan ni yang berubah dalam perut hingga pasik, maka adalah yang najis seperti tahi. Dalil merekanya dengan hadis ya Ammar innama yuksalus sawmu min khamsin min al-gha'iti wal bawli wal qai'i wad dami wal mani. Wahai Ammar, sesungguhnya dibasuhkan kain itu dari 5 perkara. Tahi, ada kena tahi nak basuh, kecing, mutah, darah, mani. Kata mereka lagi, ulama Syafi'i itu, jika dibalas seorang dengan mutah, wahai mutah, dimaafkan daripada pada kain dan badai, tak apa, pasal bala. Dan jika banyak sekali pun, seperti darah baragis itu darah gutu banyak darahnya maafkan. Dan murad dengan ibtila itu banyak adanya sekira sedikit oleh sunyi daripada. Itu murad dengan ibtila. Mana kita nak kata cari masa tak ada tu jaga. Lepas tu tengok rajak ke semuanya kita sebut tu marajak kitab fiqh Syafi'i ni. Muhazza' minha iknau. Muktamad Syafi'i belaka. Ada pun aliyu basi, kita panggil aliyu basi, dia mau nak panggil apa panggil? Ataupun aliyu orang tidur itu, dua bahasa dah gitu. Sebab bagian dia basi dia busuk. Abang tu panggil basi. Maka kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Ni nak Syekh Daud ni. Mas'alatun. Aliyu yang keluar pada mulut orang tidur, jika diyakin pada maidah seperti kuning lagi busuk, maka itu najis. Seperti hukum balgham yang keluar padanya. Najis. Kalau yakin mari dalam najis. Dan jika tidak yakin daripada maidah ataupun disyak pada yang demikian, maka dihukumkan suci. Tetapi dimaah yang najis daripada orang kena bala dengan dia, bagai yang kena kainnya ataupun badai. Dan kalau banyak sekali pun, itu jemaah sebab payah kita nak jaga, payah nak jaga. Dan darah dan nanah tu najis mereka tu. Dan dano dan air kuman. Air kumen ni air gudih itulah, tu air kumen. Yang berubah bau. Air apa? Air penepuh, air menecuh dalam belakang.
pokno juh tu kok. Tapi nak yang berubah nak kada jenis apa lagi. Yang bagus campur darah. Dan labai binatang yang tidak dimakan najis tu. Susu kucing boleh tu. Apa kita nak makan kucing? Ada pun bawah ke satu pada ni kalau kita tinggal setengah. Ada pun laban bagi binatang dimakan ke daging. Dan laban anak ada, laban orang lah, susu orang. Maka suci kedua. Dalil bagi yang pertama tu ialah firman Allah. Hak pertama tu binatang kita makan daging. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, lembu, kambing, kuba adalah kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Apa makna? Yakni membuktikan kekuasaan Allah tentang bagaimana tanda-tanda yang dimakan oleh binatang ternak itu. Tanda benda nak bertukar menjadi darah, dan dari darah itulah lahirnya susu yang sedap rasa dan banyak faedah atau khasiat dia untuk diminum oleh manusia. Kami beri minum kepada kamu pada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hempah makanan dengan darah, jadi susu. Iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasa bagi orang-orang minumnya. Itu dalil pertama, dalil hak susu anak ada suci, dan dalil bagi yang kedua hak anak ada firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Itu dalil dia. Sebenarnya kami meliakan anak ada, dan tidak layak dengan memelianya anak ada itu bahawa ada ia asal kejadian itu najis, dan tidak farak antara jantan dan betina. Walaupun yang kecil yang belum sampai umur 9 tahun, kalau anak dara sekalipun tak. Dan yang hidup dan yang mati semua suci. Akan tetapi ini nasbah bagi anak ada. Adapun bagi dia ambil pada ambing susu bangkai, lagu mana? Kambing mapo? Sarai susu duk bekak. Kita pecek tu be ibu apa dah. Maka iaitu najis dengan ittifaq ulama tu. Boleh tak? Jadi syarat masalah binatang tu yang nak ibu tu masih hidup. Kalau ibu mapo najis. Maka disyarat pada bersihnya susu binatang makul itu bahawa bercerai daripada ibu ketika hidup. Itu syarat dia. Ataupun kamar daripada sudah disembelih. Boleh tak? Kita sembelih dah, lepas tu pecek susu. Boleh. Dan arak dan nabiz. Nabi itu tuak lah. Dah kita panggil. Tapi bukan tuak. Tuak ni, tuak asal tu. Apa tu tuak dua belah besar. Oh tu tak apa, pula kot sejabit. Dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan, najis kelianya. Faham pada kata tiap-tiap yang cair yang memabukkan, dia panggil takrif tidak jamak. Kullu ma'in khamrun. Setiap benda cair itu arak. Tak mesti. Kadang-kadang benda yang cair bukan arak belana. Cuba perah bakar boleh gelas tengok mabuk tak. Bakar stoko buai perah boleh gelas, cuba minum segelas. Mabuk. Najis kan bakar? Dah. Tak ada ulama hukum tak najis dah. Mabuk tu harai hal lain. Ganja tak najis. Apa boleh hisap? Hisap harai suku. Jangan duk keliru dua tu tak. Jadi tarikh yang mengatakan setiap benda yang cair yang memabuk najis. Maknanya benda hak cair hak mabuk semua najis belaka. Air bakar najis juga? Tak najis je. Air terbakar, air gadung. Air dalam ketong. Najis tak? Tak najis. Harai tanawul, tu balang tu. Nah, dia tak najis tu. Dia boleh pakai alas mayah, tak ada apa. Tapi harai suku. Jangan campur dengan arak lah. Masalah yang beku seperti buah kecubung dan umpama. Ganja ke apa, tak kira. Itu tak najis. Jadi takrif situ tu dia panggil tidak jamak.
Ya tarikh ni kena apa? Ya kena jamik, kena buat tarikh. Sebab ada manik situ. Segi tarikh ya. Habis kata tu. Lagi di sana. Jadi bawah tu kita masuk. Tak semua dah, takut tak ada. Kita masuk tak semua, kita masuk tempat yang enggak nak masuk kita masuk lah. Dan tidak dimaafkan daripada segala air najis malaikat sedikit daripada darah. Darah tak apa. Dan nanoh dan dano dan darah baragis atau maaf dan tahi lalak. Tahi hok lalak berak semutilah bukan duduk tubuh kita tu. Dan bangkai yang tidak baginya darah yang mengalir. Atau maaf tu, apabila jatuh ia di dalam sesuatu yang cair. Lalat jatuh dalam gelas tak apa, ataupun air yang sedikit ataupun di maaf. Habis kata. Aku satu tu tengok. Darah itu jika binatang yang tidak mengalir darah seperti pijak-pijak. Kena ada pijak, rata, ada ketik, terselah batal dah. Darah merah bedai panggil pijak. Gapo dia panggil tak tahu. Gutu suku tu. Dak upama dah. Dan dimaafkan sedikit daripadanya pada pakaian, badan sikit-sikit tak apa pada tubuh kita. Karena kesukaran memeliharanya. Akan tetapi jika binatang yang mengalir darah selain pada anjing dan babi, maka pada 3 pendapat tentang bak darah ni. Satu dimaafkan sedikit. Itu pendapat Imam Syafi'i ni. Yang kedua tidak dimaafkan sedikit dan banyak, dak belaka. Ketiga dimaafkan konda yang kurang dari tapak tangan. Kalau tapak tangan besar lah, sikit tak apa. Tidak dimaafkan yang lebih daripada. Habis kata. Aku dua di sana tu. Tahi lalak. Yakni dimaafkan sedikit daripada tahi lalak. Kalau banyak tak boleh juga. Dengan sekira tidak dapat oleh mata. Tengok tak nampak. Tetapi jika dapat dilihat dengan mata, maka tidak dimaafkan tanpa khilaf ulama tu. Itulah kitab Majmu' sebut lagu itulah. Kata Imam Baghawi, hukumnya seperti hukum darah gutu anjing lah. Karena itu adalah umum balwa yang suka payah kita nak jaga dan payah untuk memeliharakannya. Inilah pendapat yang sahih kata Baghawi lah. Dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia tersebut dalam kitab panjang-panjang. Jadi kita tak sebut dah lah. Ada kitab susah sebut lagi tu. Lepas tu hak bawah tu dalam kitab Wisahul Afrah. Dia ambil daripada kitab Bughyatul Murtasyidin. Ada kitab Majmu' Janakah. Panjang situ. Hak-hak tu asal tu dia buat taklid itu kita berbusin ni. Baca sedikit dah, banyak tu. Comel tu hak dalam tu comel. Kita cepat sikit. Kita ambil muka 314 tu, hak dia juga tu, cuba tengok. Dan ketahui olehmu. Dapat molek situ. Muka 314. Hak tu yang bisa apa tu? Bahwasanya pasih, apa pasih? Iaitu ikan yang ditaruhkan garis. Kita bagi ikan apa? Ikan ngasih. Ikan kansam, ikan ngasih. Dan disusun setengah atas setengahnya itu. Jadi tak ada orang perut dak nampak ni. Maka iaitu najis, tidak suci dengan dibasuhkan dia. Kerana bercampur segala suku-suku dengan danau yang ajnabi. Daya tersebut ini lain daripada susunan yang di atas. Hak lapis atas. Adapun susunan yang di atas maka suci ya. Hak lapis atas. Ini apabila disusunkan dalam bijano. Salahnya jika dijadikan dia pada bombing yang digali. Mulai tanah.
Maka bahasanya suci ya. Tabat dia serah tu ngumpah le bumi. Ikan ngasih kita buat hari ni tu tak apa muka dia suci, kita basuh dia awal dak. Nah, paling tak ada basuh dengan beruk-beruk apa. Waktu tak leh. Tabah oleh bumi ni kerana turun dananya, air dia tu dalam bumi, dia turun patah. Macam dia sejak dia panggil. Depan sikit lagi tu. Ada pun hukum tahiknya, tak ikan. Maka dimaaf daripadanya pada ikan yang kecil-kecil. Ikan halus-halus tak apa. Tidak pada ikan yang besar. Macam jumpa ikan bilih tak apa lagi. Yang halus. Hak besar tak boleh dah. Hak besar. Jadi kalau kita katanya tak buat tahik, kita buat ikan garai lagu tu, najis lah. Abang capur tahik dengan daging dengan air tu. Jadi capur habis dengan wasitah kita bubuh garai ke apa tu kan. Dia tak boleh. Mana kalau kita nak buat juga ni kita kena buat bersuci bersih dulu. Waktu banyak lagi dalil dah. Masalah molek-molek tadi dah. Saya sebut dalil kan. Masalah telah buruk, telah semelah, telah memelah dia panggil. Ada sebut juga. Faidatun 318. 318 tu kan. Hak tu hak pengarang hak asal. Apabila buruk telah sekira-kira tidak patut bagi jadi anak. Telah punah lah, telah punah. Telah melah dia panggil. Telah melah, semelah, gapo dia panggil. Telah punah lah, telah tak terpakai. Busuk tu. Demikian lagi telah binatang yang mati jika belum lagi kerah. Ibu mapuh tapi lembek-lembek lagi. Maka yang lain daripada itu, suci lagi dimakankan dia. Dan jika telah binatang yang tidak dimakankan ibunya sekalipun, seperti telah burung helang dan telah gagak, sewah dan telah burung hantu dan telah boyo, telah penyu, telah apa tu? Telah kabur apa dia. Dan seumpama malaikat telah segala ular tak boleh. Ada hak atas tu boleh. Ular tak boleh. Maknanya telah busuk najis tu. Hak atas tak ada najis. Dan harus dimakan kulit telah. Kulit dia. Dan jika pada binatang yang tidak dimakan sekalipun. Kalau nak makan kulit lah. Telah tu pecah dah kulit dia makan pula. Tumbuk pula. Tapi kena basuh kan. Kulit telah. Kulit ayam. Telah serati telah itik lah. Dan jika tidak buruk ia telah tak ada buruk tetapi bercampur putih dengan kuning. Putih apa kuning dah busuk lagu mana telah, maka itu suci, halal dimakan, tak apa lagi. Campur tak apa lagi tu. Sama ada yang demikian itu dengan tidak sebab ataupun dengan sebab mengeram ayam atasnya, mengerai lah, air dia mengerai. Bila mengerai jadi kuning nak darah, tak apa. Telah berdarah pakai. Ataupun ditaruhkan dia pada tempat asak, tempat panah supaya keluar anak. Mana kita tak tempat ngerai dengan alat lah. Seperti daging yang busuk dan berulat, maka puasa halal dimakan. Daging jadi ulat dia kan. Boleh makan, buai ulat lah. Dan jika dengan ulat yang jadi daripadanya, ngomong dengan ulat halal boleh tu. Ulat jadi daripada daging. Ulat wakayu. Selama tidak jadi mudarat lah. Tu molek dalam dia sebut tu masalah molek-molek lah. Bermula kaifiat mati lah. Kita mati di atas. Bermula kaifiat membasuh najis. Ada cara basuh najis. Jika ada ia aini, hendak dihilangkan ainnya dulu daripada apa ni? Dihilangkan ainnya dulu, yakni jirimnya. Jadi kalau kita nak basuh najis ain itu kena buai ain dulu. Dan dihilangkan segala sifatnya. Sifat dia iaitu rasanya dan warna dan bau, tu sifat dia. Bawah tu kita nak kasih dah dalam kitab Buyah. Betul lah dalam dah. Maka jika tinggal rasanya, jadi kita basuh hak lain tak ada dah ada rasa.
tidak dimaafkan dia. Tak boleh, nak habis. Malaikat jika uzur daripada lah. Sekira tidak hilang malaikat dengan dipotong. Oh tu tak apa. Basuh lagu mana pun rasa tak habis. Nak habis juga nak kerak. Hak tu dimaafkan. Tak apa. Tak ada pak dimaafkan. Dan jika tinggal warna ataupun bau yang suka hilang, yang payah nak hilang. Warna dah ada pada darah kita basuh. Ataupun bau busuk, hanyir. Dengan sekira digosok 3 kali dengan air tidak hilang. Sucilah tempatnya. Tak apa lah tu. Kalau kita kata darah nyamuk kena di baju putih kan. Ini tak tubik. Ada bobo nampak tak apa. Abang tak habis panggil tak apa. Maaf. Dan jika tinggal keduanya, tadi salah satu tu atas dengan au kan atau ni dua ni. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat, dua-dua dah daripada najis yang satu, maka wajib dihilangkan kedua. Kena basuh. Melainkan jika uzur seperti bagai telah terdulu pada tinggal rasa. Apa kena potong, tu tak ada arah lah. Maka dimaafkan. Dan jika ada yang najis hukmi, najis tak dapat tengok dengan mata lah. Iaitu yang tidak baginya jirim dan segala sifatnya. Jirim pun tak ada, sifat dia pun tak ada. Maka memadai sekali lalu air. Jiru sekali ya, atasnya juga atas najis hukmi. Jiru sekali sudah, suci dah lah. Ada kan najis laku tu? Ada. Kita kena air kecing di tangan kering hotel. Siung tak bau, warna tak nampak. Tapi situ kita tanda dah tempat kena air kecing. Hukmi. Jiru sekali sudah habis dah. Habis kata. Dan kecing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada labih atas jalan mengenyangkan dulu daripada lalu masa 2 tahun. Tak dulu sebut dah tu. Sucilah tempatnya dengan dipercik air atasnya. Suci. Pakai percik air gitu. Tapi ya syaratnya kena buai tubik dulu. Jangan capur gitu. Kalau budak kecing tak latah, kita kena kain ke tisu kan, lak tubik berapi, baru ambil air tak tu. Bukan tak capur itu. Sekira-kira diratakan dia dan tertinggi air atasnya. Nampak air itu timbul lah. Jika tidak mengalir sekali pun. Dan tak dapat tidak daripada diperahkan jirimnya dulu. Apa itu asalnya? Bila budak kecing tu kita kena ambil kain bulu tek dulu. Sapu pa tu baru ambil asjuk. Tak itu. Tak apa, suci ya. Kita tak payah dia. Ataupun keringnya hingga tidak tinggal pada basah yang bercerai. Tepas sebut dah tak ada semua jauh cara ni. Tak ada najis cara dia. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa wajib dia basuh kecing keduanya. Hak ni nak percik tak madah nak basuh. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajih datang air atasnya. Kita nak basuh benda mutanajih ni kena jiruh air atas. Bukan celuklah air. Masalah ni benda mutanajih. Syarat kita nak basuh ni kena ambil gelas, jiruh atas. Jangan ambil celuk gitu, dah celuk gitu tak suci. Itu syarat dia. Itu makna datang air atasnya atas suatu yang mutanajih. Jika sedikit ia air. Bah kalau air banyak lekol lah, celuk tak apa tu. Air letih dalam gelas sikit. Jangan ada celuk. Cuah. Kalau air lekol lah, celuk lah tu tak apa. Dan tidak suci apabila diakaskan dia. Tidak akas. Ambil barang, celuk le gelas, tidak akah. Tak suci dah. Adapun air yang banyak, maka suci mutanajih. Sama ada datang air atasnya ataupun akasnya. Waktu tak kira. Nak ambil jiruh ke, nak ambil celuk ke, boleh dua-dua. Kalau air tu banyak. Habis satu. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak pada salah satu pada keduanya 7 kali dengan air. Salah satu daripadanya air tanah yang merata tempat kena najis. Tengok bawah. Maka satu. Menjalani oleh fuqaha kita Syafi'iyah kepada bahwasanya bagai yang ternajis dengan
bertepuh, jadi bertepuh, bersentuh, tersentuh sewaktu pada anjing dan babi ataupun peranakan antara keduanya ataupun salah satu keduanya, wajib apa? Dibasuhkan 7 kali. Salah satu dengan tanah. Maksud dengan tanah tu dengan air campur tanah, tu dengan tanah. Bukan tanah saja campur. Dalilnya kerana hadis Nabi tuhur ina'i ahadikum, yang maksudnya suci bekas bijana seorang kamu apabila menjilat oleh anjing padanya, bahawa basuhkan dia 7 kali. Satu pada 7 tu dengan tanah. Hadis tu telah sebut lepas dah dulu tadi. Rasanya huraian sudah lepas sebut. Diriwayat daripada Imam Ahmad pada satu riwayat dengan wajib membasuh najasa anjing dan babi 8 kali. Bukan 7, 8. Salah satunya dengan tanah. Tanah sekali, patut air 7. Dan kepada ini pendapat ni menjalani oleh Hasan Basri. Jadi mengikut pendapat ni oleh Hasan Basri. Kerana sabda Nabi SAW, dan setengah riwayat wa'afiruhu saminata biturab, dah hendak berguling dan berkumangkan dia, yakni hendak membasuhkan dia pada kali yang ke-8 itu dengan tanah. 7 kali itu air, yang ke-8 campur tanah. Dan disyaratkan meratai tanah itu takkan tepat. Tanah tu kena wirata lah sebab nak basuh. Dan bahawa ada ia suci tanah, serta dapat dikeruhkan air, kocok dengan air berkeruh, dan memadai air tanah itu pada 1 daripada 7 kali basuh. Mana ikutlah nak air tanah sekali. Akan tetapinya disunatkan pada lain pada kali yang akhir. Akhir tak sah, tengah-tengah tak apa. Akhir kita tak air putih lah. Bahkan aulanya pada kali pertama air tanah. Pendapat yang azharnya tertakyin tanah. Hal lain tak boleh tu. Nak pakai sabung tak boleh. Maka tidak memadai lain seperti sabun dan sebagainya. Jadi kita nak basuh dengan sabun. Bila kita kira mari sabun tu sudah zuhir, suci sabun. Bila bau lagi, tapi tak boleh. Dia panggil ta'abudi, syarat suruh tanah. Nak ubah tak boleh. Dan mukabil azharnya tidak tertentu dengan tanah, bahkan memadai yang lain. Jadi khilaf lah masalah dia kalangan Syafi'i sendiri tu. Sebahagian daripada fuqaha kita Syafi'i berpendapat bahawa babi itu tidak seperti anjing. Dia tak serupa dua tu. Ada royak pada hadis tu anjing jilat. Kalau babi suku. Bahkan memadai bahawa dibasuhkannya 1 kali sahaja tanpa digunakan tanah seperti najis yang lain. Hak tu babi. Satu pendapat sebagai ulama kita. Dan jika dibasuh pada air yang berlari lagi keruh atas, macam air sungai keruh, kita basuh celuk situ tu. Memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya dengan tidak ditanahkan. Apa makna tidak ditanah? Tidak dibubuh tanah dah. Jadi air tu keruh dah, pakai celuk situ sudah. Tak ada maksud kita kena tatrib dah. Air tu campur tanah dah, dia campur apa lagi? Pakai celuk situ 7 kali sudah. Dan jika tidak hilang air najis mughallazah malaikat dengan 9 kali ataupun lebih, dibilangkan sekaliannya 1 kali jua. Kita nak bila 7 kali ni setelah hilang air najis. Bila sekali. Kalau kita basuh 5 kali baru hilang air najis, baru sekali. Baru tambah lagi sampai 7. Ditambah 6 kali lain daripadanya. Dan bumi yang padanya tanah tidak wajib ditanahkan lagi padanya atas kaum yang asal. Gerti? Makna jo bombing sana tu air dia tanah siap dah. Kita tak ada kena mentanahkan lagi dah. Tak ada kena tatrib dia panggil. Hak kena tatrib ni masalah air tak ada tanah pun lagi. Kalau air dah macam benar dan kapal keruh dah, pakai hak tu selalu. Tidak tatrib dah. Habis kata ketahui olehmu bahawa air pembasuh najis itu suci. Dia panggil ma'ul ghasalah. Yang kita sebut dulu kan,
Kalau air 5 liter, bila kita basuh kain kita ada begini, dia sengok air 1 liter, tinggal lagi 4. Bila kita basuh najis serah tu dia suci kain dan kita tadah di bawah tu ada lagi 4 liter. Suci air di bawah. Tapi ada syarat dia lah. Ada cara dia. Syarat jangan berubah air. Kalau busuk air tak boleh dah. Itu syarat dia. Dulu dia sebut dah tu. Bahawa air pembasuh najis itu suci, ia kemudian daripada suci tempat. Itu syarat yang dibasuhkan dia. Jika tidak berubah ia, syarat yang kedua jangan berubah. Dua dah tu. Berarti ibarat. Dan tidak bertambah timingnya. Syaratnya 3, air jangan lebih. Jadi kalau kita tadah bawah, air jadi 9 liter. Mari mana air ni? Sedangkan kain tu serok dah. Ataupun kita katanya kain serok dah, tinggal 5 liter lagi. Tak suci dah. Kemudian daripada bercerainya, daripada bagai yang ada ia dahulunya. Kemudian daripada diiktibarkan koda yang diisap oleh tempat yang dibasuhkan dia. Kita kira siap dalam iktibar tu, kita kira siap dah. Kain ni banyak ni diserap air. Dan koda bagai yang keluar pada cema-cema yang suci, maka dinamakan air itu musta'mal. Jadi bila musta'mal tu makna suci, tidak menyucikan yang lain. Arti kalau kita nak minum boleh. Sebab kita basuh dah pasal najis ni. Demikian lagi suci arak. Apabila jadi cukur dengan sendiri kain tu. Kalau jadi dengan kita bubuh satu benda, tak ada. Ada dengan sendiri. Dengan sendiri. Bawah tu panjang tu kita wangi ibarat sedap dalam kitab bukan tutulak adalah, insya-Allah kita agak baca sendiri ya. Cepat-cepat ada sikit. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya, di dalam arak tadi, kita bubuh satu benda, buah telagi ke, buah celagi, buah apa, jadi cukur. Tidak suci cukur dah. Boleh okey dah tu. Boleh guna lah. Dan jika dibuangkan dulu daripada jadi cukurnya, kita buih lalu, suci cukur. Gini. Learning tengah-tengah duk gelegak. Arak ah. Kita ambil satu benda, perut buih dalam, buih selalu. Tak di situ. Jadi cukur. Suci tak? Hukum suci. Pasal apa kita buih selalu? Mana kalau kita bubuh duduk situ, duduk lepas 2 hari, jadi cukur. Tak boleh. Sebab takut jadi perbuatan kita. Itu cukur. Pendek katanya cukur nak daripada arak ni jenis tuak masai lah. Tak. Tuak masai. Cukur duduk minum kaya, tak ada jadi tu. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cukur. Tuak ni lah. Tak kira tuak ta, tuak ni, tuak nipah nama kan. Di dalam cukur dengan tidak menggilakan. Suci cukur. Dalam gelas ni ada cukur. Ambil tuak tambah dalam ni. Bila bubuh tuak dalam tu tak jadi gelegak gila ke apa sekarang. Cukur asal campur dengan tuak, hukum suci cukur. Itulah. Dia tak gelegak dak lah. Makna menggila ni dia gelegak jadi arak lah, dia masai apa ni. Dan jika menggilakan pula, kita cukup dah bubuh tuak masuk masai dapat buih naik dah. Tu najis cukup dah. Punah habis dah. Punah habis. Situ. Dan apabila suci cukup, nascaya sucilah pula bekasnya. Ni, kalau cukup tu cuci gelas pun suci. Suci habis dah. Tapi syaratnya masa duk gila, jadi kocok lah. Dia kocok tak boleh lah. Kata-kata kalau hari sepangan ni, dia duk setakat ni, masa duk gila. Kalau kita pergi tunggai masa gila, najis kena atas ni. Nampak tak? Duk 2 hari, air hak sekat ni jadi cukup. Bila kita sentuh dengan hak atas, najis habis sepakat bawah. Nampak tak? Jangan duk kosek. Duduk situ. Jangan duk kosek, jangan duk po. Maknanya bila jadi cukur, semua bekas akan jadi suci sendiri. Mengikut baginya. Mengikut bagi mana bekas tu mengikut akan cukur tadi. Suci sendiri. Ya payah juga cara cukur nak buat lah. Orang pandai lah. La ilaha illallah.
buat dekat dulu. Tadi kita baca pukul 9 awal sikit. Semalam pukul 9.15. Hari ni insyaAllah pukul 9. Pasal kita buat awal. Kitabus Salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa qulubana waj'alna a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.